Assalamualaikum semua. Teacher Nina di sini. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan mata pelajaran sains bagi tahun 5. Jadi teacher minta semua sedia dengan buku teks masing-masing dan buka muka surat 85. Ya, di muka surat 85, kamu akan nampak bahawa kita akan mulakan dengan topik yang baru, iaitu tajuk cahaya. Baiklah, tengok di muka surat 85 ni, muka surat stimulus ini, ada gambar seorang ahli silap mata. Dan apa kaitan ahli silap mata ni dengan tajuk kita pada hari ini? Okey, perhatikan betul-betul. Ada berapa cahaya yang kamu nampak? Baiklah, kita baca yang di bawah ni ya. Cahaya menghasilkan bayang-bayang. Bayang-bayang. Mana bayang-bayang yang kamu nampak dalam gambar ni? Apakah sifat cahaya yang menyebabkan bayang-bayang ahli silap mata itu terbentuk? Ya, yang hitam ni ialah bayang-bayang ahli silap mata. Jadi, apakah sifat cahaya? Jadi, ini bermakna kita akan belajar mengenai sifat cahaya. Apakah sifat cahaya yang lain yang dapat diperhatikan dalam gambar di atas? Maksudnya ada lebih daripada satu sifat cahaya. Baik, apakah ia? Mari kita teruskan. Baiklah, kita buka ke muka surat seterusnya. Inilah dia sifat cahaya yang pertama. Lihat pada tajuk, cahaya bergerak lurus. Jadi gambar yang pertama ni ialah Akma dan Meikuan. Mereka sedang membersihkan pondok di dusun buah-buahan. Kalau tengok gambar ni, apa yang kamu dapat perhatikan? Apakah garisan di tengah-tengah ni? Adakah ia garisan yang biasa? Sebenarnya garisan ni terbentuk apabila akibat daripada atap yang bocor. Jadi Meikuan ni tanya, kenapa cahaya dari celah bumbung tu kelihatan lurus? Betul kan? Pernah tak kamu berjumpa dengan fenomena ini? Pernah tak main dengan tangan kamu, letak tangan pada cahaya tersebut? Apa yang jadi sebenarnya? Jadi mari kita buat satu penyiasatan. Baiklah. Penyiasatan yang pertama ni dia agak teknikal, tapi secara mudahnya teacher akan tunjukkan dengan cara yang lebih mudah dan ringkas supaya kamu faham. Jadi secara ringkasnya kita perlukan 3 keping cardboard yang hitam ni dan dilubangkan di tengah-tengah. Okey, kalau biasanya kalau susah nak buat ni, kita boleh sahaja gunakan CD. Kamu kenal tak CD tu apa? Okey, benda bulat yang ada lubang di tengah-tengah yang biasanya digunakan untuk memainkan lagu ataupun tengok video DVD atau Blu-ray. Bentuknya adalah bentuk CD. Okey, jadi apa yang dilakukan adalah kita akan susun. Saya tunjukkan seterusnya. Okey, kita akan susun ketiga-tiga cardboard ini sebegini. Kita ada 3 keping tadi, A, B dan C. Kita susun dan kita letakkan lampu suluh pada kedudukan yang sama dengan lubang di tengah-tengah ni. Jadi ingat ya, cardboard A, B dan C mempunyai lubang di tengah-tengah. Dan kita perlu perhatikan, tengok kawan ni dia memerhatikan cahaya yang terhasil daripada lampu suluh tu, adakah dia dapat melihatnya apabila berdiri ataupun kedudukan matanya berada di hujung sekali ya. Baik, kemudian setelah membuat pemerhatian pertama, kita kena ubahkan cardboard B ni, kita alihkan sikit ke kiri atau ke kanan. Kemudian kita perhatikan sekali lagi, nampak ke tidak cahaya tersebut? Okey, jadi inilah dia. Teacher dah besarkan gambarnya.
Okey, mula-mula ini adalah pemerhatian yang pertama perlu dilakukan, dan yang kedua ialah kita perlu alihkan sikit B ni ke kanan atau ke kiri. Baik, pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa yang perlu dimalarkan ialah ketinggian cardboard. Macam mana teacher dapat ni ketinggian cardboard? Okey, kita perhatikan sebenarnya ada pada soalan tadi. Okey. Pastikan semua lubang pada cardboard adalah pada ketinggian yang sama. Nampak perkataan sama? Inilah yang kita boleh katakan memang pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay? Jadi yang dimalarkan ialah ketinggian cardboard mesti sama. Okay? Kemudian yang dimanipulasi, manipulasi ni maksudnya apa yang kita sendiri sengaja ubah. Okay? Iaitu kedudukan cardboard. Apa yang kita ubahnya? Kan mula-mula lurus. Kemudian sesi kedua kita gerakkan. Jadi itulah dia yang dimanipulasi. Kita ubah kedudukan cardboard. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang bergerak balas ni maksudnya dalam eksperimen ni kita nak tengok apa sebenarnya. Okey? Seperti yang teacher dah maklumkan tadi, kita nak murid ni dia nak tengok sama ada nampak ke tidak cahaya daripada lampu suluh. Okey. Jadi macam mana nak buat ayat tu? Nampak ke tidak? Jadi mungkin satu cara yang kita boleh tulis ialah keboleh nampakkan cahaya lampu suluh. Okey. Ataupun boleh juga tulis sama ada cahaya lampu suluh kelihatan atau tidak. Boleh juga. Baiklah, pemerhatiannya yang pertama tadi, pada kedudukan asal cardboard, cahaya lampu suluh dapat dilihat melalui cardboard C. Tapi, yang kedua, apabila cardboard B diubah sedikit, kita ubah ke kiri atau ke kanan, cahaya lampu suluh sudah tidak kelihatan melalui cardboard C. Boleh bayangkan tak? Kenapa rasanya? Kesimpulannya ialah kerana cahaya bergerak lurus. Maksudnya, apabila cardboard B ni dialihkan, lubang ni dia dah tak selari dah antara ketiga-tiga ni, maka kita tak nampak cahaya ni. Sebab cahaya ni bergerak lurus. Dia tak boleh belok. Dia tak boleh, nak belok sini sikit lah. Sebab lubang ni kat sini, tak boleh. Jadi sebab tu, apabila cahaya terhalang oleh cardboard B ni, lubang dah bergerak. Jadi bahagian sini dia dah menghalang cahaya tersebut. Maka kita tak nampaklah cahaya dari lampu suluh itu. Okey? Cahaya dari lampu suluh hanya boleh dilihat apabila ketiga-tiga lubang adalah sebaris. Ini menunjukkan cahaya bergerak lurus. Okey? Teacher harap semua faham ya. Baik, yang seterusnya. Kita dah faham dah bahawa satu sifat cahaya ialah ia bergerak lurus. Baiklah, kita akan teruskan dengan belajar mengenai saiz bayang-bayang. Sebenarnya fenomena ni kamu dah biasa sangat alami. Cuma mungkin secara saintifiknya kamu belum lagi melakukannya. Jadi, apa kata kita cuba sekarang? Baiklah, di muka surat 88 dan 89 ini, kita lihat sekumpulan murid-murid ini hendak menguji satu hipotesis. Kenapa tu ada hipotesis? Okey, mereka ada skrin tu hanyalah mungkin ini adalah kertas putih atau cardboard putih ataupun mungkin dinding. Kemudian dia ada satu model pokok, dan juga lampu suluh. Itu adalah alatan yang diperlukan untuk eksperimen ini. Bagaimana nak kecilkan saiznya? Nak kecilkan saiz bayang-bayang pokok ni. Sebab dia kata terkeluarlah dari skrin. So, macam mana nak kecilkan? So, dia kata, kalaulah saya jauhkan lampu suluh dari pokok, saya rasa saiz bayang-bayang akan menjadi lebih kecil. Itu satu hipotesis. Apakah hipotesisnya? Hipotesisnya dapat daripada ayat ni. Boleh tak kita cuba ekstrak apa ni hipotesisnya? Baik, kita tengok ya ayat ni.
Ayat ni maksudnya begini. Kita ada pokok ni dan juga lampu suluh. Kita ada lampu suluh yang dipegang oleh murid perempuan ni. Kemudian dikata kalau saya jauhkan lampu suluh dari pokok. Kita jauhkan lampu suluh dari pokok. Saya rasa bayang-bayang akan menjadi lebih kecil. Okey, kita tengok Apabila kita jauhkan lampu suluh dari pokok, kita makin jauhkan dia. Sebenarnya apa kita buat ni sebenarnya? Tentang jarak. Kita menambah jarak. Betul tak? Kita menambahkan jarak daripada mula-mula dekat, kemudian kita jauhkan, maksudnya kita menambah jarak. Dan apa akan jadi ialah bayang-bayang akan menjadi lebih kecil. Maka inilah hipotesisnya. Semakin bertambah jarak antara lampu suluh dengan pokok, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, lebih kecil, lebih besar, itu ialah saiz. Jadi, kalau lebih kecil, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, ingat masalahnya, ingat dalam eksperimen sebenarnya kita hendak menyelesaikan masalah. Masalah mereka, sekumpulan murid-murid ni ialah mereka nak bayang-bayang tu ngam-ngam ada dalam skrin. Sebab dia tak nak terkeluar, jadi dia nak kecilkan. Jadi inilah hipotesis yang mereka cuba buktikan. Baiklah, jadi seterusnya mari kita rancang. Okey, kena rancang eksperimen. Macam mana ni? Kita boleh ukur ketinggian bayang-bayang pokok dengan mewakili saiznya. Okey? Baiklah. Kemudian kita tengok pemboleh ubah yang dimalarkan. Mana nak cari cuba baca ni. Kita tetapkan. Tetap maksudnya sama, malar. Kita tetapkan jarak antara pokok dengan skrin pada 20 cm. Jadi inilah pemboleh ubah yang dimalarkan. Jarak antara pokok dengan skrin. Maksudnya jarak pokok dengan skrin ni kekal sama. Okey, ni biarkan sama. Maknanya pokok ni kita tak ubah-ubah. Okey, yang kita ubah ialah apa tadi? Jarak antara lampu suluh dengan pokok ni. Lampu suluh ni tadi kan kita gerakkan. Maksudnya jauhkan. Itulah yang dimanipulasi. Jarak antara lampu suluh dengan pokok. Dan apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Apakah yang kita nak dalam eksperimen ni? Kita nak tengok apa? Saiz bayang-bayang. Ataupun sebenarnya yang seperti murid ni katakan tadi, kita boleh ukur ketinggian. Nak tahu saiz, semakin kecil, semakin besar. Kalau nak cakap kecil, besar, sederhana, macam mana tu? Lebih mudah kalau kita boleh ukur. Jadi, salah satu cara untuk mengukur parameternya ialah ketinggian. Baiklah. Kemudian, eksperimen ini bolehlah dijalankan. Dan kesimpulan yang didapati ialah sama dengan hipotesis. Yeay, maksudnya betul lah. Semakin bertambah jarak antara lampu suluh dengan pokok, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Maksudnya kalau sumber cahaya tu lebih jauh daripada objek, iaitu pokok, bayang-bayang akan jadi semakin kecil. Okey, faham ya semua? Baiklah. Ini ada satu tugasan. Tugasan sama je tadi. Sebenarnya begini. Teacher nak tukar sikit daripada soalan di buku teks. Okey, teacher dah potong kat situ. Nampak kalau saya jauhkan lampu suria pokok, teacher nak tukar. Kalau saya dekatkan pokok dengan skrin. Okey, tadi tak bergerak kan? Sekarang ni nak dekatkan pokok dengan skrin. Saya rasa saiz bayang-bayang ni akan menjadi lebih kecil. Itu satu hipotesis. Okey. Jadi apakah hipotesisnya? Sekali lagi kita ubah sekarang ni skrin dengan pokok. Okey, skrin dengan pokok. Jadi apa kita buat? Kita dekatkan.
Dekatkan pokok dengan skrin. Jadi apa jadi dengan jaraknya? Dan apa jadi dengan saiz bayang-bayang? Menjadi lebih kecil. Jadi inilah yang teacher mahu kamu buat. Sama ada pada sekeping kertas atau dalam buku sains kamu, ataupun boleh buat pada Microsoft Word atau Google Documents atau slide. Apa-apa cara sekalipun, yang penting teacher harap kamu boleh buat. Sebenarnya senang je. Okey? Jadi kamu isikan tempat kosong ni. Semakin jarak antara pokok dengan skrin. Tengok ni tadi. Pokok mula-mula kat sini, jadi sekarang kat sini. Tu apa? Bertambah ke berkurang? Semakin saiz bayang-bayang. Ni dah ada jawapan dah ni. Tapi nak tulis apa sebenarnya? Okey, kemudian seterusnya teacher tukar pula kat bawah ni. Kita tetapkan jarak di antara pokok dengan bukan skrin tapi lampu suluh. Maksudnya murid perempuan yang pegang lampu suluh ni dia tak perlu bergerak. Okey, jadi tetapkan. Jadi kalau tetap tu maksudnya ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa dia? Kamulah kena jawab. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Baiklah, seterusnya, apakah pula pemboleh ubah yang dimanipulasi? Pemboleh ubah yang dimanipulasi, biasanya kita tengok pada hipotesis tadi. Ni. Apa ya? Cuba jawab. Kalau tak pasti, boleh tengok balik latihan sebelum ni. Baiklah, dan yang seterusnya, apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Okey. Isikan saja tempat kosong. Baiklah. Dan yang terakhir sekali, yang penting sekali ialah kesimpulan. Dapatkah kamu membuktikan hipotesis yang asal? Iaitu, kata-kata ni, kalau saya dekatkan pokok dengan skrin, saya rasa saiz bayang-bayang akan menjadi lebih kecil. Apakah kesimpulannya? Baiklah murid-murid sekalian, itu sahaja untuk hari ini. Sebenarnya sedikit sangat ni yang kita belajar. Baru berapa muka surat, tapi tak mengapa. Teacher tak nak bebankan kamu dengan terlalu banyak perkara dalam satu masa sebab inilah tajuk baru. Jadi, cuba jawab soalan yang mudah ini, tugasan yang mudah ini. Kita akan berjumpa lagi minggu hadapan ya. Baiklah, bye-bye. Assalamualaikum.